wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berpeluang sekali lagi untuk menyambung kongsian kita daripada fiqhu al-ibadah dalam kitab Taharah slot saya ingat kita dah habis yang last hari itu arkanus salah, the pillars of prayer. Dan pada malam ini kita akan sambung seterusnya tajuk yang baru, itulah wajibus salah, wajib salat. Sebenarnya dalam istilah mazhab Syafi'i tak ada wajib salat. Ini istilah dalam mazhab Hambali, ya. Dan next nanti kalau anak ubah nota anak ni, anak akan buang baliklah wajib solat ni. Ini masa peringkat anak buat master dulu. Memang anak menggunakan istilah tu untuk diguna pakailah dalam kelas-kelas yang anak mengajar, ya. Sebenarnya tidak ada beza. Bezanya ialah ia disebut sebagai wajibus solat dalam mazhab Hambali kerana ia asalnya sunnah menurut majoriti para ulama yang lain, termasuk standard mazhab Syafi'i. Cuma mereka melihat bahawa ia adalah perkara yang mesti dilakukan walau bagaimanapun. Ia jika ditinggalkan tidak membatalkan solat, cuma mesti sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Dia tak ada beza dengan wajibul haj, wajib haji yang ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam ibadat-ibadat yang lain selain haji, dia ada fardu dan sunnah saja. Melainkan haji, dia ada fardu haji, dia ada wajib haji, baru dia ada sunnah haji. Fardu haji kalau tak buat tak sah. Contohnya wukuf di Arafah. Tapi kalau wajib haji, buat haji sah, tapi kena bayar dam. Adapun mazhab yang lain bukan hanya haji, macam semayang pun dia bezakan juga antara fardu dan wajib. Beza dia, fardu ni kalau tak buat tak sah. Wajib ni kalau tak buat dia kena sujud sahwi. Degree dia bawah sikit, itu saja. Dan bagi saya dia lebih kepada peristilahan saja. It's more on terminology dan some technicality di mana dia kena wajib sujud sahwi, itu saja, ya. Tak ada beza apa pun, ha. Baik. Kerana masing-masing dia ada perspektif masing-masing, ya. Dan ni sebab nota saya buat ikut saya sukalah kan. Hak saya sukalah, hak saya minat macam tu. Tapi sebenarnya kalau di pentawam dia tak boleh tulis wajib solat begini. Jadi orang keliru kan. Istilah tu tidak ada. Ya. Okey, tuan-tuan tak apalah kot. Ada setengah-setengah orang yang fanatik mazhab Syafi'i, dia tak sukalah kan. Guna istilah-istilah yang unknown dalam mazhab kan. Tapi dunia hari ni dah terbuka kan. Okey je. Pendedahan kepada perkara lain yang bukan dalam mazhab tertentu, ya. Baik. Jadi yang tuan-tuan perlu tahu, ini hanya sunnah saja dalam mazhab Syafi'i yang disebut sebagai sunnah hayat, ya, sunnah-sunnah hayat, ya. Yang mana kalau tidak melakukannya sah solat dan tidak perlu sujud sahwi. Cuma kita miss lah pahala kebaikan daripada Allah, ya, yang kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Pertama ialah takbir intiqalat, yang disebut sebagai takbiratul intiqalat. Nak mudah-mudah sebut takbir intiqalat lah. Hak betul dalam istilah fiqh dan Arabnya ialah takbiratul intiqalat. Takbir-takbir, pergerakan-pergerakan. Kerana takbirnya ada banyak, pergerakannya pun banyak, ya. Merujuk kepada takbir selain daripada takbiratul ihram. Takbir hak mula-mula tu, takbirul iftitah tu, takbir hak first kita nak sembahyang, itu takbiratul ihram. Boleh juga disebut sebagai takbiratul tahrim, ya. Adapun takbir-takbir yang lain, kita nak rokok, kita bangun daripada rokok, ya, kita turun sujud, kita bangun daripada sujud, kita sujud balik, kita bangun balik daripada sujud, sama ada kita nak tasyahud awal atau tasyahud akhir, ataupun kita nak bangun kepada rakaat yang baru. Other than takbiratul ihram, itu disebut sebagai takbiratul intiqalat, takbir intiqalat. Intiqalat ni mana pergerakan, daripada perkataan intaqala yang taqilu intiqal. Satulah, kalau banyak intiqalat, ya. Kita boleh kata movement lah, movements, ya.
Baik. Jadi antara perkara yang mesti dilakukan, ia tidak fardu, wajiblah menurut sebagian para ulama dan sunnah menurut sebagian yang lain, ialah takbir intiqalat. Itulah takbir kita bergerak daripada satu perbuatan pada satu perbuatan. Kita berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Other than takbiratul ihram. Takbir belaka, semua hak mula-mula tu sebab dia wajib. Istilah diberikan takbiratul ihram. Ya, takbir yang mengharamkan. Ialah bila dah takbir, nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, nak bercakap tak boleh. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Takbiratul tahrim, takbir yang mengharamkan. Takbir hak lain, takbir intiqalat, takbir pergerakan. Dia hanya nak bagi tahu yang kita nak bergerak daripada satu perbuatan pada satu perbuatan yang lain. Ya. Dan sekiranya sepakat para ulama ia adalah sunnah. Ya. Kerana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun tidak semua, sebahagian daripadanya ada menyebut akan takbir itu. Kerana semayang ni tuan-tuan, dia ada 3 version of hadis, ya, ataupun teks. Pertama ialah yang very basic, betul-betul perbuatan punya, the most fundamental. Macam sebahagiannya saya dah baca tuan-tuan, hadis Al-Musik fi Salah, number 1 hadis lah dalam bab semayang. Dalam mana-mana buku fiqh, mana-mana mazhab, mesti kalau cerita bab semayang, dia akan bab mari hadis tu dulu. Very famous one. Al-hadisul musik fi salah. Hadis orang yang tersalah dalam solatnya. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat. Dia masuk dalam masjid. Nabi duduk dengan para sahabat, dia semayang dulu. Ya. Kemudian baru dia datang tempat Nabi. Jadi Nabi pun suruh dia semayang balik. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusall. Mu pergi balik, mu semayang balik sebab tadi mu tidak semayang. Dia pun pergilah buat balik hak dia buat tadi. Tapi sama macam tadi juga. Jadi dia balik mai. Nabi pun kata perkara yang sama. Ya. Irji' fasalli fa innaka lam tusall. Mu pergi balik, mu semayang balik. Apa dia buat tu berkali-kali, katanya 3 times, ya. Dan kali keempat dia mari, Nabi suruh balik, irji' fasalli fa innaka lam tusall. Pergi buat balik. Member dah 3 kali buat, tak agak dah lah. Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza fa'alimni. Wahai Nabi, aku tak tahu lebih daripada ini, so ajarlah saya. Nabi pun ajarlah dia. Tu hadis paling basic, idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk sembahyang, takbir. Ya. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Ya. Sebab tu sebagai ulama yang lain kata Fatihah tak wajib, yang wajib hanya baca Quran. Seumpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Rujukan dia hadis ni lah, dia sampai hadis-hadis yang lain. Ya. Nabi suruh baca apa yang mudah bagimu daripada Quran. Jadi dia kata baca Quran, okey ya. Paling kurang 3 ayat. Ha. Baik, kemudian Nabi kata sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Setengah riwayat sumaqra' ma syi'ta minal Quran. Baca saja mana-mana ayat yang kamu mahu daripada Al-Quran. Lepas pada itu Nabi kata sumarka' rukuk hatta tatma'inna raki'an. Tamanina. Sumarfa' ra'saka minar rukuk hatta tatma'inna qa'iman. Bangun daripada rukuk. Tamanina. Sumasjud, sujud hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu sujud dan tamanina. Tamanina makna relax. Ya. Kemudian sumarfa' ra'saka minan sujud hatta tatma'inna jalisan, ataupun tastawi jalisan, bangun pula, angkat kepalamu daripada sujud, duduk secara tamanina. Sumasjud, sujud pula hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tamanina. Ya. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, dan buatlah perkara ini dalam setiap rakaat yang kamu salat. Betul tak? Ada sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Sami Allahu liman hamidah, dari senan ada. Ada sebut subhanallahil azim masa rukuk, ada sebut subhana rabbiyal a'la masa sujud, tak ada. Ni hak paling basic. Ya. Jadi tak ada hadis ni kan, pasal dia paling basic. Tapi hadis yang lain Nabi bagi up sikit.
Jenis yang kedua Nabi bagi lebih sikit. Ya, umpama hadis Rifa'ah bin Rafi', saya dah baca dah kat tuan-tuan ni, cuma refresh balik kan. Ya. Nabi ajar begitu juga. Tapi Nabi ada sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yatawadda wa yada'al wudu' mawadi'ahu. Summa yaqulu Allahu Akbar, summa qara'a bima sya'a minal Qur'an, summa yaqulu Allahu Akbar, ya, hatta tatma'inna mafasiluhu, summa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yarfa' ra'sahu hatta yastawi qa'iman, summa yaqulu Allahu Akbar hatta fayasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, summa yaqulu Allahu Akbar wa yarfa' ra'sahu minas sujud hatta yastawi jalisan, summa yaqulu Allahu Akbar summa yasjud hatta yastawi sajidan, summa yaqulu Allahu Akbar summa yarfa' ra'sahu minas sujud, fa idza fa'ala zalika faqad tammat salatu. Hadis ni tak ada beza sangat dengan hadis yang pertama tadi. Di mana Nabi sebut basically bergerak, tapi ada intiqalat. Nabi kata tidak sempurna solat seorang kamu melainkan dia berwuduk, dan berwuduk dengan sempurna, meletakkan anggota wuduk kena pada tempatnya. Patut basuh tangan, dia basuh tangan, patut basuh muka, dia basuh muka, patut basuh kaki, dia basuh kaki. Ya tak? Mana wuduk sebagaimana yang diperintahkan. Kemudian dia katalah Allahu Akbar. Apa tu? Takbiratul ihram. Kemudian dia baca Fatihah. Semuanya dia baca Quran. Ya. Summa yaqulu Allahu Akbar, summa yahmadullah wa yusni alaihi wa yaqra' bima sya'a minal Quran. Saya tertinggal tadi. Dia kata Allahu Akbar, dia puji Allah, yakni iftitah lah. Kemudian dia baca apa-apa yang dia mahu daripada Al-Quran. Kemudian dia kata Allahu Akbar, dia rukuk. Dia kata sami Allahu liman hamidah, dia bangkit. Tamaninah lah, ya. Hatta tatma'inna mafasiluhu, maksudnya tamaninah, sehingga tenang sendi-sendinya, ya, hingga tamaninah sendi-sendinya, ya. Kemudian dia kata Allahu Akbar, dia turun sujud. Kemudian dia kata Allahu Akbar, dia bangkit daripada sujud, duduklah, yang bangkit bangun pula. Kemudian dia kata Allahu Akbar, dia sujud balik. Kemudian dia kata Allahu Akbar, bangkit daripada sujud. Dan Nabi kata sesiapa yang melakukan solatnya seumpama ini, faqad tamat salatu, maka telah sempurnalah solatnya. Ada ekstra kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini antara second types of the text lah. Mana hadis yang nombor 2 yang cerita tentang agak detail lah daripada yang terawal. Dan yang ketiga, hadis yang detail-detail lah. Kena baca kalau apa nama after Fatihah kena baca surah, masa rokok kena baca tasbih. Ada hadis yang seumpama itu. Walaupun sebagainya hanya hadis yang bercerai-berai antara satu dengan yang lain, tapi ada juga hadis yang agak terkumpul seperti hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Wa'id bin Hujur, ya. Jadi ada 3 jenis tu, ya. Nak cerita ada tapi yang terkalak tu, ya. Mana kita kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dia tak banyak beza sifatnya dengan takbiratul ihram yang telah kita belajar pada sesi rukun dulu. Kita dah belajar rukun yang pertama atau kedua ialah takbiratul ihram. Kita dah belajar dah ucap Allahu Akbar dengan cara-cara mengangkat tangan dan seumpamanya. Jadi dia tak ada beza banyak lah. Maksudnya tuan-tuan kata Allahu Akbar sambil-sambil tuan-tuan angkat tangan. Dulu kita belajar masa takbiratul ihram dulu, macam mana angkat tangan takbir? Lupa dah. Mujur tak ada biasa. Angkat takbir very easy. As long as tuan-tuan kata Allahu Akbar, takbiratul ihram ke, takbir intiqalah ke, dan tuan-tuan mengangkat tangan, maka full mark insya-Allah. Ya. Bukan full mark lah, dapat pahala. Belum full mark lagi tu. Tapi ada cara angkat tangan. Dulu kalau tuan-tuan ingat macam mana saya angkat tangan saya ajar? Ada 4 sekurang-kurangnya. Ya, 4 ni adalah mazhab Syafi'i. Satu, hak Imam Syafi'i sendiri menggalakkan begitu.
Satu lagi yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Hak standard dalam mazhab Syafi'i ini bukan semua daripada Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i tak galakkan begitu, tapi ulama angkat yang itu kerana dalil yang ada ni lebih menyokong. Ya. Dia ada dua tau. Satu mazhab Imam Syafi'i, dia panggil mazhabu Syafi'i. Satu lagi mazhab Syafi'i lain tu. Hak tu al-mazhabu Syafi'i. Kalau hak Imam Syafi'i betul-betul dia punya, kita panggil mazhabu Syafi'i dengan idhafat. Mazhab Imam Syafi'i lah. Kalau pendapat yang distandardkan dalam mazhab dia, kita panggil al-mazhabu Syafi'i. Dua-dua dalil lah dengan sifat mausuf. Maknanya mazhab yang disandarkan pada Syafi'i. Boleh jadi bukan pendapat beliau, tapi masih dalam kerangka kaedah-kaedah yang digariskan oleh beliau sendiri. Apa kaedah besar Imam Syafi'i? Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Ulama kita macam Qurtubi dalam buku sunan beliau, bukan buku sunan, buku manaqib Syafi'i beliau, dia kata Imam Syafi'i ada 10 kaedah yang besar yang diikuti oleh ulama-ulama Syafi'i ada. Ya. Nombor 1, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila sah satu hadis, dia adalah mazhabku. Ataupun dia kata dalam dia punya nukilan tu, iza sahal hadis fahuwal muntaha. Bila sahih satu hadis, that is the ultimate. Maksud muntaha tak sabah lagi lah, settle lah. Macam tu lah cerita dah. Sebab tu ulama ni kalau dia lihat pendapat Imam Syafi'i ni tak tepat, dia tak ambil. Imam Syafi'i ada qadim, ada jadid. Ada qadim, ada jadid kan. Memanglah mostly pendapat jadid yang diambil untuk diangkat sebagai yang muktamad ataupun standard. Tapi few of them kita ambil yang lama. Pasal apa? Yang lama selari hadis Nabi lah. Ya. Dan ada juga tuan-tuan, apa yang ulama Syafi'i angkat sebagai standard masih tidak disetujui oleh ulama-ulama dalam mazhab secara individu. Macam Imam Nawawi kan, dia number one scholar dalam mazhab Syafi'i. Tapi adakah dia semua setuju dengan apa yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i? Sebab standard ni kolektif tau. Dia bukan Nawawi seorang. Bukan kalau ulama-ulama lain ada banyak nama-nama dah kan. Tapi dia secara kolektif. Ya. Lepas tu disebut sebagai al-mazhabu Syafi'i. Mazhab yang disandar pada Imam Syafi'i. Mana dia secara berjemaah, kolektif. Ya. Tapi Nawawi sendiri pun ada banyak pendapat dia yang tak selari ataupun dia tak setuju. Ya. Ada satu tesis yang bagus, nama dia Sa'id Al-Akhtal. Dia tulis ataupun tajuk tesis dia ialah pendapat Imam Nawawi yang menyalahi mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia tak lari banyak ataupun sama dengan tesis master saya lah, pendapat Abu Saud yang menyalahi dengan Imam Syafi'i. Saya tiru dia, tapi saya buat Abu Saud, dia buat Nawawi. Saya cek tengok Abu Saud tak ada orang buat lagi, saya buat Abu Saud, tapi saya buat dalam kerangka ijtihad lah. Ya. Abu Saud pun anak murid Imam Syafi'i juga. Ya. Anak murid dia masa di Baghdad. Nawawi ulama yang kemudian, ulama top. Jadi okey je, tak ada masalah. Ada banyak tuan. Baik, jadi kena faham tu pengistilahan tu, terminologi tu. Kalau mazhabu Syafi'i, itu memang pendapat Imam Syafi'i sendirilah. Ya, kalau al-mazhabu Syafi'i, pendapat yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i secara kolektif oleh ulama-ulama, especially yang terkemudian lah. Kadang-kadang dulu lain standard, bila mari ulama Allah ni dia lain pula standard. Dan biasa kita akan ambil yang latest. Kalau tuan-tuan nak tahu latest mazhab Syafi'i hari ni, tuan-tuan boleh rujuk dua buku lah yang paling famous dalam market. Pertama ialah Al-Fiqhul Manhaji. Ya, Fiqh Manhaji lah biasa orang ajar majlis surau tu kan. Jakim pun ada keluarkan terjemahan. Ya, tak silap saya lah, saya tengok ada dia keluarkan. Saya tak ada lah kan, saya tak beli. Tapi saya nampak ada. Masa Dr. Zul Bakri dulu, dia ada keluarkan terjemahan Jakim. Ya. Satu lagi ialah
Al-Mu'tamad fi Madhhab Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, ya, anak kepada Dr. Wahbah Zuhaili, datang Malaysia pada tahun 2016 kot, terima anugerah Ma'al Hijrah tu, dan dia memang guru kepada Dr. Zul Al-Bakri lah masa dia Mesir dulu. Tapi dia dapat anugerah Ma'al Hijrah datang Malaysia lah. Itu bapak dia Wahbah Zuhaili, itu ulama dunia lah, tokoh dunia. Ya, kita hari ni buat insurans Islamik, takaful, banyak ambil pendapat daripada beliau. Ya. Dia antara tokoh yang buat mari idea tu lah. Dia punya garis panduan apa semua, sebagainya daripada beliau. Dan dia menyokong lah. Jadi takaful tu banyak juga rujuk pada beliau. Dia very top mana, Wahbah Zuhaili. Ya. Anak dia tu Muhammad Az-Zuhaili. Anak dengan bapak dua-dua tu fakih. Ya. Ni fakih betul tau, bukan cak ayam punya. Ya. Ada orang pun panggil fakih, tapi kita tengok ceramah dia tunggal langgang juga. Ini memang fakih lah. Adalah kesilapan pasal manusia. Tapi kita bila baca buku tu, kita boleh kata, walaupun buku tu ada kritikan-kritikan tertentu, katanya ada juga pendapat yang tidaklah the most standard. Memanglah manusia, mana ada perfect. Kalau dia boleh kumpulkan 90% yang the most standard dalam mazhab Syafi'i, of course lah the latest one, that is the best, itulah yang terbaik, dan tak ada orang yang buat kerja tu selain daripada dia. Nak harap awak buat hak paling standard, dia buat bagus lah tu kan, bolehlah kita rujuk. Dan saya memang fortunately saya banyak rujuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling latest dia lah buku tu, Mu'tamad Mazhab Syafi'i, tapi saya rujuk Arab lah ya. Baik, jadi dulu saya dah pernah kongsi, takbir tuan-tuan ada 4 sekurang-kurangnya. 4 ni ada dalam semua mazhab. Dalam mazhab Syafi'i 4 ni applicable. 4 ni memang ulama sarang berlaku. Cuma topnya 2 saja. Satu Imam Syafi'i, satu mazhab Syafi'i. Satu Imam Syafi'i sendiri. Dia panggil Zahir Qauli Syafi'i. Hak Imam Syafi'i betul-betul hak dia sarang lah. Macam mana? Kata mazhab Syafi'i. Nanya ni. Kami orang klaim mazhab Syafi'i hari ni kan. Bila kita ajar fiqh lain sikit kak, ini sudah menyalahi negara kita, bahkan negeri kita. Kita Syafi'i. Hatta saya sendiri pun, siapa-siapa pun biasanya dia akan stick kepada Syafi'i lah. Tapi macam Syafi'i hok ada hari ni lah, macam Wahbah Zuhaili, dia Syafi'i juga, tapi banyak pendapat dia tak setuju juga. Syafi'i terbuka lah. Dunia hari ni dunia terbuka tuan. Kalau dulu-dulu semakin awak stick pada mazhab, semakin bagus. Tapi hari ni kalau awak stick pada mazhab, tak saya bincang, tak saya dedah mazhab-mazhab lain, awak ketinggalan zaman. Orang lain dah naik kereta api laju dah, awak dah naik sikap lagi. Nampak? Sebab dunia hari ni memang macam tu. Kita lemah malak tuan-tuan, kita dah campur mazhab banyak lah. Kerana mazhab Syafi'i lemah malak memang tak boleh banyak orang kata apa, banyak benda yang tak boleh dilakukan. Cuma buat ibadat ni kita tengok adalah sikit sebanyak. Walaupun kalau kita lihat di peringkat negeri kita pun dah banyak kita ambil daripada mazhab-mazhab lain. Kerana kepentingan dan kemaslahatan kita sendirilah. Dulu-dulu tuan, orang yang ada tabung air kencing kat tepi tu, ya, kalau fatwa lama lah, Selangor. Ni Selangor KL lah, Selangor kan. Sebelum solat fardu, every time tuan-tuan kena kosongkan tabung tu dan kena ambil wuduk yang baru. Kita kata yes, itu the most standard dalam mazhab Syafi'i. Ya, walaupun hal ni ulama masing-masing ada pendapat masing-masing, tapi hak standard mazhab Syafi'i hak tu. Ya, dulu tak ada kes tabung-tabung ni, tak ada, itu kes baru, tapi dia dikaskan ke atas dua penyakit yang lama lah, yang memang ada dalam fiqh. Satu sulsul baul, orang yang selalu keluar kencingnya. Macam mana ulama sarankan? Letak kain lah, tapi tiap kali nak sembahyang fardu, kain tu dia kena tukar atau bersihkan, dan dia kena ambil wuduk yang baru. Kemudian dia semayang lah walaupun air kencing keluar. Ya, semayang lah walaupun ada kencing di situ, najis, tak apa. Tapi fardu tak boleh. Mana tiap kali sembahyang fardu, tukar kain, basuh kemaluan, ambil wuduk balik. Every time of the obligatory prayer. That is the way. Itu caranya. Ya.
Tapi kita tengok fatwa terbaru Selangor macam mana. Dia hanya mewajibkan ambil wuduk sahaja, tapi tidak wajib mengosongkan tabung kencing itu. Itu bukan standard mazhab Syafi'i itu. Itu masalah lain tu. For what reason? Untuk apa? Kerana ia lebih memudahkan. Ya. Dan I am very optimistic in this case. Suatu hari nanti tak mustahil dia akan ambil yang lebih mudah lagi. Itulah tak wajib berwuduk jika dia telah ada wuduk. Dan of course lah tak wajib mengosongkan tabungnya. Jadi ada hak berat sekali. Hak standard mazhab Syafi'i lah. Dua-dua kena buat. Tabung kena kosong, wuduk kena ambil. Kemudian ada hak ringan sikit. Tabung tak payah kosong tapi wuduk masih kena ambil. Ada hak yang lagi tuan-tuan. Wuduk tak payah, tabung pun tak payah. Maybe in future akan orang ambil fatwa ni. Memang bodoh lah, sakit buah pinggir ada tabung. Betul tak? Orang sakit buah pinggang kalau sampai tahap macam tu tuan. Kadang nak berjalan pergi tandas pun selangkah. Memang mungkin ada orang yang akan ambil pendapat tu. Kerana semua isu ijtihad, tak ada betul-betul nas yang boleh dipegang dalam hal ini melainkan kias. Sebab itulah mau ada pendapat masing-masing. Kalau saya jadi AJK fatwa, saya sokong hak mudah sekali ni. Apa aku nak nyusul orang tak? Lari jauh. Okey. Nak cerita takbir itu kolak tadi ya. Dalam hadis tu, tak habis cerita ni. Macam mana Imam Syafi'i takbir? Macam mana Imam Syafi'i takbir? Sudah. Macam mana tuan-tuan buat takbir? Zahir qauli Syafi'i, hak Imam Syafi'i betul-betul lah hak dia sarankan. Sebenarnya pak-pak ni ada dalam mazhab Syafi'i, hatta dalam mazhab lain pun. Tapi hak Imam Syafi'i sendiri. Ya. Macam mana? Demonstrasi sikit. Allahu Akbar. Betul. Sama-sama naik dengan takbir. Tapi berhenti takbir sebelum diturunkan tangan. Allahu Akbar. Ni cerita bila nak naik tangan lagi ni. Tak cerita tangan duduk mana lagi ni. Nak cerita dah dulu ni. Tapi mungkin saya tak tahu lah, saya pun tak ingat lama dah last year lagi kan. Tapi saya ada sebut dah ni. Pak. Saya di mana-mana tempat bila sebut tentang takbiratul ihram, biasa saya bak akak tangan tu mestilah kan. Saya akan sentuh sebenarnya pak ni. Rasa saya dah musyrik dah dulu kot. Rasanya saya tak ingat kot. Tak ingat. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Sorry, itu Imam Syafi'i. Madhabus Syafi'i. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut Imam Syafi'i, ya, exactly Imam Syafi'i, tu. Bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Allahu Akbar. Ya. Satu lagi hak standard lah mazhab Syafi'i. Hatta kalau kita lihat nama tamak mazhab Syafi'i Zuhaili pun, itu dia standard kan. Hatta Nawawi pun itu dia standard kan. Apa dia? Daripada awal Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan buat Allahu Akbar, itu Imam Syafi'i turun. Kalau ambil daripada awal Allahu Akbar, itu mazhab Syafi'i. Ya. Dua ni hak paling kita diangkat lah dalam mazhab Syafi'i. Satu Imam Syafi'i punya zahir qauli Syafi'i, satu hak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan kita boleh rujuk dalam standard tu. Zuhaili pun ada sebut benda ni. Mengangkat tangan pada awal takbir, menurunkan tangan sehingga habis takbir, supaya tidak kosong pergerakan itu daripada zikrullah. Sebab ulama waktu kemudian ni dia pilih hal begitu. Ya. Dua-dua tu hak Imam Syafi'i punya, tapi hak betul-betul Imam Syafi'i hak mula-mula tadi. Ya. Tapi ada juga ulama Syafi'i kata hak nombor dua tu hak Imam Syafi'i betulnya, tak tahulah kan. Tapi yang saya lihat hak nombor satu. Ya. Baik. Dua ya. Satu lagi, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i tu. Tapi hak degree nombor 3. Ya. Degree nombor 3. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Takbir sambil turun, bukan sambil naik. Takbir sambil turun. 3.
Boleh apa? Boleh ingat? Dan yang keempat ialah angkat tangan dulu, Allahu Akbar, baru turun. Jadi dia ada 4 versions of takbir in term of raising hands. Pertama, anak pun beli lah. Anak ingat, ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pak-pak ni tuan-tuan buat, tuan-tuan mazhab Syafi'i ya. Ya. Dia tak ada masalah sama sekali. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang marfu' yang memang Nabi sebutlah, ataupun yang mauquf, yang ni dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kita ada buku-buku asar yang ada. Dia tak lari daripada 4 ni. Ya. Tak lari lah, ya. Itu satu, bagaimana cara mengangkat tangan lah, ya. Yang kedua, di mana letak tangan? Mana letak tangan? Letak tangan tuan-tuan, standard dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia ada 2. Satu di para bahu, satu lagi antara telinga dan bahu. Macam tu. Jangan atas telinga. Atas telinga tu Hanafi. Ya, itu dia ikut hadis Wa'id bin Hujur. Kita gabung dua-dua. Hadis Ibnu Umar dekat dada. Hazwa mankibaihi. Kana Nabi yarfa' yadayhi idza iftataha as-salah hadwa mankibaihi. Hadis Bukhari Muslim. Nabi bila dia masuk sembahyang, dia takbiratul ihram lah, dia mengangkat tangan di paras bahunya. Itu pun satu wajah ataupun dapat dalam mazhab Syafi'i, dan sekiranya itu majoriti para ulama sebenarnya. Satu lagi ada hadis yang lain, hadis Wa'id bin Hujur, ya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, tak silap saya. Hazata uzunaihi. Nabi angkat tangan kerana Nabi yarfa' yadaihi hazata uzunaihi, di paras telinganya. Ya. Imam Syafi'i dia gabung dulu. Mana dia kata di tengah-tengah. Ya, ada sebagai ulama kata sama ada bahu atau telinga. Pasal ada 2 nas ni je. Tapi Imam Syafi'i dia gabung dua-dua. Ya. Ada bukan Syafi'i sajalah, ya. Sebagai ulama dan mazhab yang lain pun, dan kalau tak silap saya majoriti, tak silap saya mungkin saya silap. Ya. Maksudnya tiga-tiga applicable. Tuan-tuan angkat kat bahu sunnah insya-Allah, tuan-tuan angkat kat telinga sunnah insya-Allah, tuan-tuan angkat di antara kedua-duanya dengan menggabungkan kedua-dua hadis itu menurut perspektif ulama masing-masing lah, termasuk standard mazhab Syafi'i juga sunnah insya-Allah. Tiga-tiga applicable dan dalam bab ni dia open. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masa dia di Mekah lah, ya, dia pergi Mekah. Dia duduk di Baghdad. Mula dia pergi Mekah Madinah, kemudian dia pergi Baghdad, kemudian dia balik ke Mekah ke Madinah, kemudian dia pergi Baghdad lagi sekali. Ya. Bila dia pergi ke Baghdad kali kedua, ada 2 orang tok syekh di Baghdad, nama dia Al-Karabisi dengan seorang lagi, siapa nama saya lupa, bukan Abu Sa'ud tak silap saya, Az-Za'farani ke. Dia ada tokoh-tokoh ulama di Baghdad semasa Imam Syafi'i pergi di situ, dan mereka yang tokoh ni pun jadi anak buah Imam Syafi'i. Antaranya Al-Karabisi, dah ada seorang lagi, saya ingat Za'farani kot, saya lupa, sorry ya. Jadi bila Imam Syafi'i pergi, dia tanya lah Imam Syafi'i, ini adalah buku-buku fiqh mazhab Syafi'i, perbualan di kalangan mereka. Jadi dia tanya Imam Syafi'i, apa pendapat kamu tentang mengangkat tangan ketika solat? Orang mana nak angkat? Setahu aku ada hadis Ibnu Umar di mana kata beliau kerana Nabi Fa'idih Hazwa Mankib. Ya. Lepas tu member seorang lagi pula jawab pula. Seorang lagi, saya tak ingat nama apa. Dia kata ada satu lagi hadis lah, hadis Wa'id bin Hujur, kerana Nabi Fa'idih hatta hazata uzunai. Macam mana nak buat ni? Ada 2 hadis lain-lain ni. Adakah Nabi pada waktu ini mengangkat di para dada ataupun pada bahu, ataupun pada waktu lain mengangkat pada paras telinga, dalam different occasion lah, dia tanya. Maka Imam Syafi'i memberi cadangan. Imam Syafi'i kata pada aku Nabi mengangkat di antara kedua-duanya. Jadi sebagian sahabat melihat seolah-olah pada peringkat bahu, dan sebagian melihat pada peringkat telinga. Jadi dia menggabungkanlah kedua-duanya. Jadi
Saya lihat pendapat itulah yang distandardkan sampai ke hari ini. Hatta kalau dilihat dalam standard Zuhaili pun dia kata yang the most standard dalam mazhab Syafi'i ialah mengangkat kepala telinga. Sorry, antara kedua-dua bahu dan telinga. Tapi kalau tidak macam Hambali, dia tetap di para bahu. Dan kebiasaannya ulama-ulama hadis dia tidak menggabung kedua-dua dengan cara sebegitu. Dua-dua applicable, tapi once di para bahu, once di para telinga. Dia tak gabung dua-dua dengan cara begitulah. Itu kebiasaan ulama-ulama hadis. Termasuk hari ni kalau tuan-tuan tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang lebih daripada hadis kan, terutama macam ustaz Salafi kan, dia lebih pilih sama ada bahu atau telinga. Terpulanglah, tak ada apa masalah pun. Baik. Ya. Dia solat dengan takbiratul ihram. Serentak ke? Selepas bismillah tu, kita nak serentak tu. Ada yang Bismillah. niat dulu. Bismillah mana ni? Takbiratul angkat takbir. Okey. Itu niat kan? Itu niat. Allah Akbar. Serentak nak takbiratul ihram tu ataupun niat tu boleh buat dulu. Niat. Takbiratul ihram. Ke serentak, kena buat serentak. Okey, baik. Bismillah. Okey. Ini dah rukun pertama dulu, saya dah sentuh juga sikit-sikit kan. Di mana niat ni memang rukun. Saya ingat sepakat para ulama lah. Niat dia mesti adalah sebelum kita solat. Ya. Dan ulama berbeza berkenaan dengan tahqiqun niyah. Bila kita nak niat. Ada sebahagian kata before prayer. Ya. Tuan-tuan datang nak sembahyang, tuan dah niat dah. Aku nak sembahyang kan. Okey. Hanafi dia very open. As soon as kita datang memang niat nak solat, dah niat dah tu. Ya, jadi tak ada niat lagi. Allahu Akbar. Hambali kubailus solat. Ya, dekat-dekat nak sembahyang. The nearest position to the prayer. Daripada ambil wuduk mai boleh niat. Jadi kalau niat sebelum tu tak pakar dia kata. Pasal belum tentu awak solat lagi. Kau tengah jalan awak berhenti beli kuang pisang ke apa kan. Jadi dia kata kubailus solat. Dekat-dekat nak sembahyang lah. Ambil wuduk, jalan kaki mari nak kesoh dah seumpamanya. Mazhab Syafi'i dia agak ketat bab ni lah. Di mana katanya mesti niat ketika takbiratul ihram. Ya. Bukan masa angkat tangan tu. Kalau kita angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar, niatlah. Jangan angkat takbir dah lagi niat dah. Ada dia kena masa tu. Masa kita takbiratul ihram lah ya. Bila kita kata Allahu Akbar, daripada permulaan sampai akhir kita niat. Isu dia niat-niat tu apa benda? Apa itu niat? Niat-niat ialah al-qasdu wa fi'lus solat. Qasad dan kita melakukan solat. Qasad-qasad ni makna intention. Lintasan hati kita, makna kita tahu kita ni nak sembahyang. Niat ni bukan bacaan ya. Kata Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya baik dan Al-Wasit baik. An-niyatu laisa nuzumul huruf walal kalimati la fil qalbi wala fil lisan. Niat-niat ni bukan susunan perkataan yang kamu susun sama ada pada hatimu atau pada lidahmu. Itu bukan niat. Dan niat ni dia bukan isu yang besar. Imam Ghazali tu dia nak kritik orang yang boleh berlebih bab niat ni. Katanya Nabi pun tak pernah bincang bab niat, sahabat pun tak pernah bincang bab niat. Akhirnya orang yang terkemudian banyak pula bincang bab niat kan. Kosak lah, ta'ruh lah, ta'yin apa benda kan. Kerana kebiasaannya manusia yang berakal, setiap perbuatan dia ada niat. Orang gila saja yang buat kerja tak ada niat. Orang berakal semua ada niat. Tuan-tuan angkat tangan Allahu Akbar, tuan-tuan ingat tuan-tuan semayang aja cukup. Bukan tuan-tuan baca dengan hati ya. Allah, mulut Allah, hati aku semayang padu zuhur. Hati baca gitu kan. Lala dia nak semayang asal, hati dia baca zuhur pula dah. Oh, nanya. Ni pernah berlaku. Ada satu surau, dia WhatsApp saya, dia WhatsApp saya. Dia tak call, dia WhatsApp. Dia kata, Ustaz, oh Allah, macam mana dia imam? Saya tadi salah ni. Dia kata, dia semayang asal tak silap saya lupa lah saya kan. Haji niat apa? Contoh dia semayang asal je. Saya nak zuhur. Saya tanya dia macam mana haji niat? Yalah masa akad takbir saya katalah aku semayang fardu zuhur. Sedangkan waktu tu aku asal. Kan susah tu. Habis tu macam mana? Haji mari semayang surau tu niat nak semayang apa? Niat nak semayang asar. Ada tu. Pasal apa pergi baca zuhur pula?
Ikut yang ada dalam hati kita. Ikut hak kita nak buat tu gapo? Bukan ikut yang kita sebut. Sebut mulut ke sebut hati dia tak ada. Sebut ni boleh salah aja. Sebab niat-niat ialah apa yang ada pada hatimu. Umpama kata Imam Ibn Qayyim, idza qa'ada lil wudu faqad nawal wudu. Bila kamu duduk untuk wudu, kamu sudah niat wudu dah. Macam kita nak puasa, bangun pagi sahur saja-saja. Tak ada syarat aku puasa esok hari mulut tu hari syarat, hati pun tak ada syarat pasal bangun sahur tu nak niat sebab nak puasa kan. Niat-niat ni itu saja. Ya. Jadi bila tuan-tuan takbir Allahu Akbar, memanglah kalau kita ambil mazhab Syafi'i mesti niat pada waktu itu. Tapi niat bukan dibaca-baca ya, tidak dengan mulut, tidak dengan hati seumpama yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Walau bagaimanapun dia menggalakkan juga before kita nak sembahyang tu kita bacalah usolli fardhu zuhri 4 rakaat adaan lillahi taala. Mulut tu sebut nak peringatlah aku nak sembahyang apa ni. Kata Allahu Akbar. Lintaskan hati kita nak sembahyang apa, that's it. Itu saja. Tapi waktu takbiratul ihram lah. Ya. Saya personally tuan-tuan, saya sembahyang, saya ingat Tuhan Maha Besar saja. Sebab the purpose of takbir ialah nak membesarkan Tuhan, bukan nak membesarkan niat. Ya. Lepas tu kita nak tahu juga. Ya. Sebab tu dulu saya ingat lagi masa ceramah Tuan Guru Ni Aziz dulu kan. Dia ada marah juga orang kita ni. Dia kata waktu kita takbir tu kita membesarkan Tuhan, ingat Allah. Dan itu tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan takbiratul ihram. Bukan sahaja. Ayat pertama turun tentang sembahyang, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu bertakbirlah kepadanya, membesarkanlah ia. Takbir ni makna besarkan Tuhan. Jadi bila kata Allahu Akbar, sepatut hati kita kena ingat Allah Maha Besar. Bukan aku sembahyang. Cerita dia begitulah ya. Jadi macam itulah, bila Allahu Akbar mana kita niat kita sembahyang. Kalau zuhur lah. Ya. Itu saja. Ya. Haji tanya pendek, saya tanya bukan saya jawab bukan main panjang. Ya. Tapi ada juga sama jemaah tu, susah ustaz saya. Macam mana kalau tak baca dengan hati nanti kita nak dapatkan niat tu macam mana? Baca je lah dengan hati. Ada kat masjid di Shah Alam. Ya. Tapi saya sebut hakikat niat begitu. Ya. Sebab everything yang kita buat semua ada niat, semua ada niat. Ya. Sebab itu dalam bab ni ulama dia very open. Cuma mazhab Syafi'i lah, Imam Syafi'i yang sebenarnya yang kata an-niyatu qasdu fi'li syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat-niat ialah qasad untuk melakukan perkara. Dia tak kata baca, dia kata qasad. Qasad ni macam lintasan hati. Apa yang ada dalam hati kita. Dan dia berlaku semasa permulaan perbuatan itu. Itu yang kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak suruh baca, dia tak suruh baca. Ya, dengan hati tak, dengan mulut pun tak. Hak baca dengan mulut usolli fardhu zuhri, hak tu duk baca before sembahyang tu bukan Imam Syafi'i sarankan. Al-Imam Az-Zubairi rahimahullah dia yang mensarankan begitu. Dia lewat. Tapi tak apalah kan. Tuan-tuan boleh saja baca usolli. Saya tak baca usolli before sembahyang, tapi tuan-tuan nak bacalah. Dia nak peringat kita ni nak sembahyang apa. Ya, tapi bila back to the niat, macam itulah hakikatnya. Saya nak cerita lebih-lebih payah juga pasal niat kan. Tapi kalau ikut standard hak Imam Syafi'i sebut, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasad sesuatu, bukan baca sesuatu ya. Qasad sesuatu. Qasad ni hak ada dalam hati kita lah. Lintasan hati kita ingat apa itu je. Ya. Boleh. Jadi intiqalat ya. Isyarat Allah dah isyarat. Jadi intiqalat tu jadi saya dah cerita tadi angkat takbir. Jadi takbiratul ihram 4 ni kan. Takbir-takbir yang lain pun terpakai jugalah. Bila tuan-tuan takbir dengan mengangkat tangan. Contoh tuan-tuan after qiyam nak rokok kan. Tuan-tuan boleh takbir Allahu Akbar sambil angkat tangan, ataupun tuan-tuan boleh saja bangun Allahu Akbar angkat tangan kemudian. This is very open. Cuma hak standard dalam mazhab Syafi'i, the most standard ialah sama macam takbiratul ihram hak mula-mula tadi juga. Tuan-tuan takbir pada awal pergerakan, tuan-tuan berhenti takbir sehingga habis pergerakan. Dan semasa tuan-tuan takbir, tuan-tuan terus mengangkat tangan, dan bila habis takbir tuan-tuan turunkan tangan, supaya tidak kosong perbuatan kita daripada berzikir kepada Allah. Itu the most standard, dan saya lihat itu yang paling bagus, dan saya personally amalkanlah. Cuma once in a while saya ada buat juga Allahu Akbar go, mana tidak memanjangkan takbir. Sebab kalau ikut Imam Syafi'i dalam hal ni dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, bertakbir secara pendek semua.
Ya, takbiratul ihram pendek, Allahu akbar. Takbir rukuk pun pendek, Allahu akbar. Takbir sujud pun pendek, Allahu akbar. Pendek belaka. Walaupun perbuatan tu panjang. Itu pendapat dia yang lama. Pendapat dia yang baru, dia kata takbiratul ihram saja pendek, Allahu akbar. Hak lain semua panjang belaka. Kerana pergerakan tu panjang. Isilah pergerakan tu dengan zikrullah, dan itulah yang di standardkan. Jadi kalau tuan-tuan takbiratul ihram lama, more than 2 harakat, Allahu akbar. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sepakat para ulama. Nawawi dalam banyak buku beliau, takbiratul ihram mesti dibaca dengan mat. Mana cannot be more than qasar, tidak boleh lebih dari 2 harakat. Adapun takbir-takbir yang lain dibaca dengan mat, mana more than 2 harakat untuk nak isi pergerakan itu, ya. Itulah cerita dia. Jadi boleh ya. Bab takbir tu tuan-tuan, sebahagian saya refer balik yang lama. Tapi hak intiqadat tu begitulah cerita dia. Dan takbir-takbir ni tuan-tuan, dia ada isu lagi. Bilakah kita saya ingat takbir ni dia tak ada isu dari sudut takbir. Saya ingat sepakat para ulama ataupun majoriti menggalakkan takbir bila kita bergerak saja. Bergerak saja takbir, bergerak saja takbir. Melainkan bangun daripada rokok saja sami Allahu liman hamidah. Hak lain semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar di atas hadis yang ada, termasuk hadis Rifa'ah bin Rafi' yang saya telah baca tadi. Cuma angkat tangan tu dulu pun saya dah pernah sebut, tapi tak apa, saya baca balik sebagai penutup. Angkat tangan ni sebenarnya dia ada 4 aliran sekurang-kurangnya. Tak kira Syafi'i ke Hambali, ada 4 lah kebiasaannya. Pertama, mengangkat takbir hanya pada takbiratul ihram saja. Allahu akbar tetap Allahu akbar, cuma nak angkat tangan ni. Jadi siapa-siapa yang angkat takbir pada takbiratul ihram saja, Allahu akbar. Hak lain dia tak angkat takbir. Yang mana itu standard dalam mazhab Abu Hanifah sebenarnya. Itu juga adalah sunnah. Kerana sabit Nabi SAW sembahyang hanya mengangkat sekali takbiratul ihram sahaja. Ya. Dan itu diamalkan oleh Ibnu Mas'ud sampai sudah. Sebab tu bila dia pergi ke Kufah, dia beramal dengan pendapat itu. Sehingga diambil oleh ulama-ulama Kufah, termasuk Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Dan dia ajar orang sembahyang, ala urikum bi salati Rasulillah. Mai aku tunjukmu macam mana Nabi sembahyang. Yarfa' yadayhi illa falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidatan. Banyak asal menyebut Ibnu Mas'ud bila dia sembahyang, dia tidak mengangkat tangan melainkan hanya sekali saja. Masa dia dengan Nabi tu, dia sembahyang dengan Nabi, Nabi angkat sekali, dia suruh dia angkat sekali. Ya. Jadi itu satu sunnah juga. Okey, majoriti kata angkat 4 kali. Termasuk Sayyidina Masyarakat Syami. Hak ni yang kita ada amalnya. Dan saya pun personally memang banyak buat hak ni. Cuma once while lah saya buat juga, angkat takbir sekali saya buat juga. Macam ulama-ulama yang kontemporer kan. Dia kata kalau kita beramal dengan suatu mazhab secara consistently, once while kita buat juga apa-apa yang sabit daripada Rasulullah, liusiba kullam minas sunan, supaya dia melakukan semua sunnah Rasulullah SAW. Ada juga yang berpendapat begitu, apa ada orang tak setuju. Dan saya fortunately saya ada buat juga lah. Tapi tak apalah kan. 4 kali ya. Pertama masa bila takbiratul ihram angkat tangan, rukuk angkat tangan, bangun rukuk angkat tangan. Yang ketiga ialah bangun daripada rakaat ketiga selepas tasyahud awal. 2. Ini standard mazhab Syafi'i lah, dan sesuai majoriti. Pasal hadis Ibnu Umar tu very strong, very strong. Saya dah baca hadis dulu tuan. Ni saya refresh balik lah supaya, sebab lalu buat takbir kan. Ya. Okey, pendapat yang ketiga ialah yang ni pun banyak orang salah. Tok Fakir Malaysia pun salah. Saya pun heran juga, tak tahulah pasal apa. Di mana katanya bid'ah dan tak sunnah. Di mana saya melihat itu tak tepat. Mungkin tak sunnah dalam perspektif mazhab tertentu atau individu tertentu. Tapi overall jika dilihat apa nanah yang ada, ia tetap sunnah Rasulullah SAW. Kerana hadisnya sahih, ada sunnah Abi Daud dan sebagainya daripada Ali bin Abi Talib. Walaupun ada khilaf sikit dari sudut lafaznya. Dan Imam besar Al-Imam Ibnu Munzir mengangkat ia sebagai sunnah. Ibnu Munzir ni tuan-tuan raja ijma' dipanggil, king of ijma'. Kita kena rujuk ijma', mana ijma' yang paling reliable? Ibnu Munzir. Saya duk baca kan ijma' tu ajma'u ala tu Ibnu Munzir. Nawawi sendiri pun berkata dalam bukunya Majmu', aku kalau nak rujuk ijma', aku rujuk ijma' Ibnu Munzir lebih daripada aku rujuk ijma' ulama Syafi'i lagi. Li'annahu qudwatun
li'annahu huwal qudwah fi hadzal fan, kerana dalam bab ni dia hero katanya, dia memang hebat, jadi dia angkat pasal ada nas Ali bin Abi Talib. Apa maksudnya? Sunnah yang mana? Angkat setiap kali rakaat, daripada rakaat pertama dan kedua Allahu akbar, angkat tangan. Ketiga keempat Allahu akbar, afwal lah 3 4 kan, sorry 2 ketiga Allah afwal angkat tangan, 3 4 pun angkat tangan juga. Sunat kita bangun angkat tangan, bangun angkat tangan, bangun angkat tangan, ya. Dan dia kata haza ma alqalahu katsirun min ashabina faqad sabata fi hadis Ali fi ba'd sunnah atau kama. Dia kata ini yang telah salah ataupun lalai oleh sebahagian ulama-ulama kita, kata Ibnu Muzir, sedangkan telah sabit hadis itu daripada Ali bin Abi Talib. Jadi yang kata tak boleh atau tak sunnah atau begitu dan begini secara mutlak, that is wrong. Kerana ada hadisnya, ada ulama yang angkat ia sebagai sunnah dan ia juga applicable. Mana setiap kali naik rakaat baru, tuan-tuan angkat tangan. Itu juga satu sunnah sebenarnya. Jangan ingat kalau tak ada dalam mazhab kita bukan sunnah. Ya, dari sudut perspektif kita mungkin, tapi tak sebenarnya tidak sunnah. Jadi penafian tu kena ada dia punya qaid. Tak sunnah menurut mazhab Syafi'i, itu betul. Tapi kalau kata tak sunnah semata-mata, itu bagi orang tak ada belakang fiqh dia salah lah, ya. Okey, dan yang keempat, ini agak ganjil sikitlah penutup, ya, minta maaf, ya. Itulah mengangkat tangan pada setiap kali Allah Akbar. Hatta rokok sujud buat kat tangan juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan kata Syiah lah ni. Syiah memang kat tangan. Tak pernah tengok Syiah semayang dalam YouTube. Nak sujud, Allahu Akbar. Masa turun tu, daripada i'tidal sampai Allahu liman hamidah. Nak turun kan, kita Allah Akbar saja. Dia tu Allah Akbar, angkat tangan juga dah. Lepas tu sujud lah. Bangun bersujud, Allahu Akbar. Oh, Syiah. Memang Syiah pun. Tapi dalam ahli sunnah pun ada ulama yang tidak menolaknya, ya. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri ni sebenarnya mazhab kelima umat Islam, ya. Kita bukan 4 mazhab fiqh, kita 5, satu lagi Az-Zahiri, ya. Dan bila kita lihat hadis-hadis memang ada lah sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkannya. Sebab itu bila kita lihat dalam fatwa semasa, contoh fatwa Qata, saya tak tahulah jika ada fatwa negeri lain atau negara lain, tapi saya lihat fatwa Qata, dia kata ia juga ada dilakukan oleh sahabat Nabi dan disandarkan kepada Rasulullah seperti Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Bara' bin Azib, begitulah cerita dia. Jadi dan ia adalah mutawatir katanya, maksudnya ia sunnah juga sebenarnya. Cuma jangan buatlah kalau boleh, orang kata kita Syiah pula lah. Cuma in term of ilmu kita tak nafikan. Ia sabit daripada Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat dan diangkat juga oleh ulama besar seperti Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Yang mana hari ni tuan-tuan banyak pendapat Ibn Hazm dia guna pakai. Banyak pakai. Tuan-tuan pakai fatwa muzik harus selagi mana ia tidak melibatkan benda-benda haram. Itu Ibn Hazm Al-Andalusi, kerana dia mengharuskan muzik. Dia satu-satunya ulama, atau di kalangan ulama yang begitu tak ramai lah, hanya beberapa orang individu saja yang mengharuskan muzik selagi mana ia tidak melibatkan haram. Antara Ibn Hazm lah yang kita pakai hari ni. Malaysia, negara Arab banyak pakai muzik harus lah, pakai itu lah. Kalau kita pakai majoriti ulama termasuk standard mazhab Syafi'i, asal muzik semua haram. Kompang je boleh, tu pun ada khilaf lagi, ya. Dan adalah sedikit fatwa yang lain, insya-Allah taala, ya. Jadi saya ingat jelas lambat tu. Jadi kita tidak mengamalkannya bukan berarti ia bukan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ia bukan sunnah mengikut perspektif kita, tapi perspektif hadis dan nanas yang diriwayatkan yang sampai kepada para ulama itu berbeza sekali. Macam ulama kita lah, ulama kita contoh saya bagi lah, nama dia pengarang Bahrul Mazhab, Al-Imam Ar-Ruyani. Ini ulama besar mazhab Syafi'i terawal, lebih awal daripada Nawawi lagi. Dia cukup besar. Witir tuan-tuan, 3 tu ada ulama khilaf kan, nak sambung ke nak selang dengan salam. Semayang 2 dulu, semayang 1. Majoriti kata sunat diasingkan, 2 dulu baru 1. Tapi segelintir mensunahkan 3 sekaligus. Kalau nak semayang 3 lah, semayang lebih tak apa. Ni nak semayang 3. Adakah tafsil kita semayang 2 1, ataupun tausil kita semayang, ataupun wasal kita semayang terus, tafriq atau tausil atau wasal. Standard Abu Hanifah sunat terus. Dan itu yang dipilih oleh beliau Ar-Ruyani rahimahullah. Tapi dia kata bila aku semayang di hadapan orang, aku semayang secara tafriq.
dah aku ulama besar mazhab Syafi'i, buat hak beza mazhab Syafi'i kan, lain pula orang fitnah aku pula kan, dia kata. Jadi dia kata kalau aku di hadapan orang, aku sembahyang secara tafriq, taslim antara 2 dan 1 rakaat. Tapi bila dia sembahyang bersendirian, dia akan sembahyang secara wasal atau tausil, dia akan sambung lah. Kerana dua-dua ni adalah sunnah Nabi, cuma mengikut perspektif masing-masing. Itulah cerita dia, ya. InsyaAllah ta'ala. Hari ni tak ada buka soalan, satu soalan. Kena ada nak tanya ke? Tak ada, cukup ya? Ada tanya ke? Ada soalan apa-apa? Tak ada? Oh, clear belakang hari ni? Oh. Ya. Ni solat sunat boleh kumpul tak? Kumpul? Maksudnya? Jadi solat berhubung dengan masjid. Oh, ni banyak orang tanya. Pasal apa? Sekarang ni banyak orang tanya hal tu lah. Katanya ada orang buat kursus buat tu. Oh, dengan ceramah. Okey. Panjang nak jawab ni, tapi saya ringkaslah ya. Itu dia panggil, betul lah Haji kata jamak solat, jamak solat. Sebenarnya jamak solat ni hanya merujuk kepada solat fardu yang dijamak dengan sebab-sebab tertentu yang disebut sebagai jamak takdim dan jamak takhir. Jamak-jamak solat seumpama ini kita tak panggil jamak, kita panggil tadakhul. At-tadakhul fil ibadat. Maknanya ibadat yang mana dia berlaku pertembungan atau pertindangan, dia bertindak. Ya. Dalam satu-satu waktu. Contoh, tuan-tuan datang masjid. Ya tak? Ambil wudu. Lepas tu masuk masjid. Lepas tu azan zuhur pula. Oh, 3 tembung situ. Ada sunat wudu pada waktu itu. Sama ada tahiyatul masjid dan ada juga qabliyah zuhur. Ya. Jadi adalah sebahagian yang menggalakkan kita jamak niat. Aku sembahyang sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh. Oh, dia buat 3 in 1 macam tu. Ya. Tapi saya tak menafikan sebab yang galakkan begitu pun kita kata ulama juga, ya. Dan memang ada fiqh khas, dipanggil fiqhut tadakhul. Fiqh memasuk antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh yang lain, tuan-tuan ada qada Ramadan, tuan-tuan nak puasa Syawal, tuan-tuan niat dua-dua, aku qada Ramadan dan Syawal. Di mana sama juga ada yang mengharuskan begitu. Cerita dia kalau niat begitu, nak kata salah secara putus pun tak boleh juga. Ya, kerana tidak ada orang kata satu alasan yang ni lah, ya. Tapi nak kata boleh pun ada ulama yang membolehkan. Tapi sebenarnya yang terbaiklah yang terbaik. Kita tak perlu niat begitu. Tuan-tuan boleh saja sembahyang mana-mana sembahyang. Kalau bergabung 3 hak tadi, tuan-tuan sembahyang saja qabliyah zuhur. Dia sudah merangkumi sunat wudu dan sudah merangkumi tahiyatul masjid. Walaupun tuan-tuan tidak niat. Kerana tahiyatul masjid dengan sunat wudu itu disebut sebagai solatun ghair maksudah. Dia tidak tertentu kepada niat sama ada wudu atau tahiyatul masjid. As long as tuan-tuan sembahyang, dia sudah tertakluk. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan qabliyah masjid, dia dah masuk dah tahiyatul masjid. Tuan-tuan masuk masjid tadi wudu, tuan-tuan niat tahiyatul kalau belum qabliyah lagi kan, tuan-tuan sembahyang tahiyatul masjid, tadi wudu, dia dah masuk dah. Tapi kalau tuan-tuan boleh sembahyang semua secara berasingan, that is the best. Masuk masjid, sembahyang dulu sunat wudu. Allahu Akbar. Ada seorang kata tak boleh sunat sembahyang wudu dulu sebab nanti lepas tu nak sembahyang tahiyatul masjid tak boleh. Sembahyang tahiyatul masjid dulu lah. Allahu Akbar tahiyatul masjid. Lepas ada pula kata tak boleh dah sembahyang sunat wudu sebab sembahyang lain dah. Pening. Tapi boleh saja sebenarnya. Sebagian ulama kata boleh saja tuan-tuan masuk tu, tuan-tuan sembahyang dulu tahiyatul masjid atau sunat wudu mana-mana. Tuan-tuan dulu sembahyang Allahu Akbar sembahyang sunat wudu. After that tuan-tuan pula sembahyang tahiyatul masjid Allahu Akbar. Lepas tu kalau ada masa lagi qabliyah masjid. Tiga-tiga tuan-tuan buat secara berasingan. Itu the best. Macam mandi wajib juga. Oh, pagi tu kan ataupun tengah hari tu nak mandi wajib sebab junub. Lepas tu nak mandi sunat wudu pula. Takkan nak sembahyang takkan nak mandi dua-dua kot. The best mandi junub dulu, lepas tu mandi sunat Jumaat. Itu the best. Ya. Tapi kalau tuan-tuan buat satu mandi, hak mana lebih berat? Sunat wudu, sunat Jumaat ke junub? Junub lah. Tuan-tuan sunat mandi junub tu, dia sudah merangkumi sunat Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan nak niat dua-dua, aku sembahyang aku mandi junub dan sunat wudu. Ada ulama kata harus. Dalam bab ni sangat actually ada apa nak. Walaupun ada setengah ulama tak suka.
Cerita dia yang saya lihat lah yang terbaik. Tak perlu digabungkan niat begitu. Kalau tuan-tuan boleh buat secara berasingan, that is the best, go for it. Kalau tak boleh buat berasingan, buat satu hak dominan, dia sudah merangkumi hak lain. Tuan-tuan sembahyang qabliyah masjid, dia sudah merangkumi sunat wuduk dan tahiyatul masjid, kerana hak tu dipanggil sembahyang ghair maqsudah. Berbeza dengan qabliyah masjid kerana dia sunat yang tertentu, dia specified preferable prayer. Sama juga bila tuan-tuan dah mandi wajib, dia sudah merangkumi sunat Jumaat tadi. Tapi kalau puasa dok, tuan-tuan qada, tak tahulah, ada ulama kata bila kita qada dalam bulan Syawal kita dapat fadilat Syawal. Tak tahulah benda ni dia ada benda furung tuan. Tapi what the best tuan-tuan buat berasingan ya. Tapi saya nak niat juga masuk hati lah, boleh aja. Betul ada ulama kata boleh kan? Betul tak? Dengar ustaz mana? Dia ada fiqh khas ya. Dia ada fiqh yang khusus. Dia panggil fiqhut tadakhul. Ya, ini fiqh yang baru sebenarnya. Dan ada banyak orang buat research bab tu. Saya pun ada baca. Cerita dia boleh juga, tapi sebenarnya tak perlu, benda tak perlu ya. Okey lah tu, aku dekat Azhar Sazim Wali. Ada lagi? Sudah. Ya. Okey. Boleh kot. Ni ada orang post dalam group lah. Okey. Chocolate Cadbury. Okey. Ada unsur tak halal. Okey, dia makanan ni mudah saja. Saya di universiti saya ajar fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and beverage. Di masjid dua tempat saya ajar, satu di Masjid Ampang, satu di Sungai Buloh. Di mana tentang fiqh makan minum tuan, dia ada dasar-dasar yang besar. Dia ada formula dia ataupun dia ada kaedah yang mesti dirujuklah dalam hal ni, dalam banyak hal. Apa kaedah terbesar sekali dalam bab makan minum? Qardawi pun dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam, dia pun benda yang sama. Pasal benda ni disepakati. Al-aslu fil at'imah wal ashrib al-hil wal ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal makanan dan minuman itu adalah halal dan harus, melainkan jika ada dalil, yakni bukti yang strong, ia adalah haram. Jadi selagi mana tak ada bukti yang betul-betul kita percaya, konkret dan seumpamanya, dia masih dalam status halal, boleh saja dimakan. Cuma kita tak ada bukti yang kukuh, tapi ada khabar angin desah-desuh yang kita rasa macam tak berapa yakin lah. Itu dimasuk dalam bab ihtiyat dan warak dalam makanan dan minuman, itu digalakkan tapi tidak wajib. Memang Nabi kata dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis Ibnu Majah daripada Hasan bin Ali. Tinggalkan benda yang kamu ragu kepada benda yang kamu tidak ragu. Dengan sebab hadis itu, kalau ada dakwa-dakwi seumpama ini, dia masih halal sebenarnya, tapi digalakkan supaya kita meninggalkannya untuk nak mengelakkan kita makan benda-benda yang haram. Itu saja. Tapi nak kata haram secara mutlak tidak boleh. Betul. Okey, kalau ada cop halal, sebenarnya autoriti berkenaan yang bertanggungjawab untuk nak memastikan. Kita boleh saja makan sebenarnya kalau ikut saya punya standard, dan itu juga yang ada dalam fiqh, kita boleh saja makan. Cuma kalau kita jelah kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Cerita dia macam itulah. Sebaik saya tak suka coklat, tapi anak-anak suka coklat. Okeylah tu, aku ke Azhar. Jadi kaedah tu kena ingat tu, meja. Makanan dia very simple, asas-asas dia halal. Jadi kalau tak ada bukti apa gitu gini, boleh saja makan. Betul. Banyak benda kita kena serah pada autoriti. Ya, saya tuan-tuan, kalau bab muamalah lah terutamanya, ni dalam bab muamalah ni, makan minum apa gitu gini, saya memang serah kepada autoriti. Saya lah. Maaf cakap lah, hatta bab boykot ni saya lebih suka follow autoriti. Saya bukannya orang kata nak sokong Israel ke apa kan. Tapi kalau orang tanya saya, atau di kuliah mana-mana, saya akan kata bab-bab macam ni dia kena autoriti. Ya. Tapi terpulanglah pada individu masing-masing ya. Kerana benda tu dia bertanggungjawab. Muamalah ni memang penguasa punya tanggungjawab. Dia beza bab ibadat. Dia walaupun ada yang distandardkan oleh majlis agama, tapi at the end of the day, sebab kita beramal untuk diri kita. Adapun muamalah dia melibatkan masyarakat. Betul tak? Jadi autoriti kena buat kerja dia lah.
Aku Azza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah.